Menteri kita ni turun tukar hal lain, color pun lain. Dulu color biru, ni color hijau. Contoh kan. Esok kalau tukar pemimpin, kau batalkan semayang. Batal semayang. Batal. Pasal apa? Tak mustahil. Tak mustahil apa? Tak mustahil pada akal. Tapi adatnya, esok boleh tak tukar color pemimpin? Tak ada. Duk biru tu, karat biru. Sikit saya guna color lah. Saya guna color sikit. Apa saya nak cerita ni? Oh tu batal tak? Batal. Pasal apa? Pasal dia harus akal. Bukan mustahil akal. Itu adat yang mustahil. Pasal nak tukar pemimpin, dia mesti pilihan raya. Bila lagi nak pilihan raya? Oh, lambat lagi. Lambat lagi. Yang ada ni agak-agak dia tukar kepala otak dia. Buang otak ada tu, jadi otak lain. Terus jadi otak Islamik. Ada? Adat yang tak ada. Tapi boleh tak jadi? Masih boleh. Masih boleh. Masih boleh. Batal semayang. Batal semayang. Itu hukum adat. Jadi hukum adat ni apa? Benda yang dia berlaku mengikut proses dan kadang-kadang dia mengambil masa, tapi dia boleh menyalahi. Itu hukum adat. Kalau benda yang dia akan berlaku sesuatu perkara dan takkan menyalahi, sekalipun dinisbahkan pada Allah Ta'ala, takkan berlaku gitu. So, ada tak nanti Rasul Melayu Allah Ta'ala lantik kan? Ada? Ada? Kalau Allah Ta'ala nak buat, tak ada. Allah Ta'ala tak buat. Allah Ta'ala tak buat. Allah Ta'ala tak buat. Sekali pun ke Allah Ta'ala. Sekali pun Allah Ta'ala. Boleh Allah Ta'ala nak kiamatkan dunia tanpa turun adakan Dajjal dan datangkan Nabi Isa bunuh Dajjal? Boleh Allah Ta'ala nak buat? Memang boleh. Tapi gambar-gambar ada tak nanti memang tak ada Dajjal? Allah Ta'ala takkan buat. Allah Ta'ala takkan buat. Allah Ta'ala takkan buat. Pasal apa kata gitu? Pasal mustahil akli. Itu akli. Sekalipun nisbah pada Allah Ta'ala, tidak akan berlaku gitu. Tidak akan berlaku gitu. Cuma ada li ghairi ataupun li zatih. Tapi tetap masih hukumnya mustahil. Mustahil macam tu baru mustahil akal. Kalau mustahil yang kalau nisbah ke Allah Ta'ala harus, maybe it's possible untuk jadi macam tu, itu mustahil adat. Malaysia ada penduduk 30,000, berapa angka itu? Esok terus jadi 90,000. Kalau dia semayang kata dia, kalau esok penduduk Malaysia jadi 90,000, aku batalkan semayang. Batal semayang. Batal. Batal. Adat memang mustahil. Tapi nisbah Allah Ta'ala nak buat, boleh. Boleh. Sultan kena ada kebijaksanaan menilai mana yang nama mustahil adat dan mustahil akal. Itu yang kalau tadi kita dah sebut, benda besar masuk benda kecil. Soalan, boleh tak Allah Ta'ala buat unta masuk lubang jarum? Yang unta saiz unta, lubang jarum masih jarum saiz jarum. Boleh Allah Ta'ala masukkan? Boleh tak? Pandai tak pandai jawab? Boleh tak? Itu mustahil akli ke? Mungkin tu tadi tu. Selagi unta saya unta, jarum saya jarum, mustahil akli tu. Sekalipun nisbah pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala takkan buat gitu. Kalau istilah jawab, dia tak dipanggil Allah Ta'ala tak kuasa. Dia panggil itu bukan takluk kudrat. Ada bab jumpa nanti insya-Allah. Maksudnya nisbah membuat perkara mustahil ini bukan kerja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala takkan buat apa-apa yang nama impossible pada nisbah kekuasaan Tuhan. Maksudnya tak saya sebut. Boleh tak Tuhan buat satu lagi Tuhan macam mana? Nak kata tak kuasa nampak je lemah tak? Untuk nak kata boleh? Untuk apa? Boleh ke tak boleh? Nak kata macam mana? He supposed not do that. Why? Because boleh kalau dia buat satu lagi Tuhan, maksudnya itu bukan Tuhan. Itu makhluk, pasal dia yang buat Tuhan tu. Itu bukan Tuhan. Walaupun kata boleh, tak boleh, sebenarnya tak akan berlaku benda tu. Benda tu tak masuk akal untuk berlaku. Dan takkan ada Tuhan satu lagi melainkan hanya Allah saja Tuhan. Memungkinkan Tuhan Allah buat Tuhan satu lagi ni impossible, nonsense. Tak masuk akal, mustahil. Jadi kalau dia kait batas semayang macam tu, tak batas semayang lah. Kalau dia katanya ni, kalau Allah Ta'ala buat Malaysia pemimpin satu lagi,
Aku batal yang sembahyang aku. Batal yang sembahyang tu. Itu batal. Sebab apa? Tak mustahil untuk Allah Ta'ala buat pemimpin satu lagi untuk Malaysia. Tapi dah buat Tuhan satu lagi, itu adalah mustahil dari sisi hukum akal. Yang tu mustahil akal, dua Tuhan. Buat benda besar masuk benda kecil. Selagi besar adalah besar, kecil adalah kecil, adalah mustahil. Walaupun dalam bab ketuhanan, dua pemimpin pergi sebut apa seumpama itu hujan jadi mbah, nisbah yang hukum adatnya menyalahi, itu adalah mustahil. Tapi nisbah dibanding dengan kekuasaan Allah mungkin, itu adalah hukum adat. Okey, saya nak sebut formula dengannya begitu. Memang nak kemahiran tu makan masa, tuan. Dia perlu pengamatan yang cukup tajam untuk menilai mana dia yang dinamakan hukum akal dan hukum adat itu. Baik, macam mana pun kita dah selesaikan hal itu. InsyaAllah kita sambung akan datang. Soal, apa makna agama? Baru nak masuk apa isi kitab. Agama tu apa dia, dan lepas tu nanti dia akan syarahkan apa dia Islam, apa dia iman, dan apa hubungan antara Islam, iman dengan agama itu. Wallahualam. Tangguh itu yang baik kepada Allah Ta'ala. Silap salah kalau bahasa tak sedap dengar tu, silapan kan bahasa. Macam mana pun soal kalau ada tentang apa kita sebut ni, bab mustahil, mustahil lah kalau ikut. Yang ada istilah li ghairi, dan mustahil zati, zati mutlak, zati muqayyad. Khusus kitanya istilah di situ. Ya, silakan. Bertemu dengan Allah Ta'ala dalam mimpi. Bagus soalan tu. Atau masyhur sebut ulama ahli sunnah wal jamaah, yang mustahil untuk bertemu dengan Allah Ta'ala di atas muka bumi ini adalah bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan jaga. Istilah selalu disebut bertemu dengan keadaan yaqazah. Istilah yaqazah ni jaga, bukan dalam keadaan mimpi, yang tidak. Adapun bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan mimpi, masyhur sebut dengan kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah, harus dan mungkin berlaku. Bertemu tu melihat lah. Selain pada bertemu dengan mana melihat, bertemu dengan mana macam mana. Jadi bertemu tu melihat lah. Bertemu tu melihat. Surely mesti maksud bertemu tu adalah melihat. Ya. Kalau tak bertemu makna melihat, bertemu makna apa lagi? Tak lah, ya. Bertemu mesti melihat lah. Baik. Jadi atas sebut ahli sunnah wal jamaah, untuk berlaku bertemu tu, melihat Allah Ta'ala dalam keadaan mimpi adalah harus. Nak sebut keharusan tu je. Sikit kalau saya panjangkan situ. Keharusan memang ada. Cuma kalau kebab ketuhanan ni tidak ada jaminan apa yang kita jumpa dalam mimpi itu adalah Allah Ta'ala. Untuk apa kita punya mizan, kayu ukur untuk menilai yang kita mimpi itu Allah Ta'ala atau tidak? Kita mimpi ni, mimpi apa? Mimpi ke akhirat ke esok? Saya sebut ni pasal ada saya ngajak akidah kan bapa ni, ada satu orang tu, pakcik tu, umur 60 lebih lah. Dia pernah cerita kat saya, kata dia, saya masih kecil-kecil dulu Ustaz, pernah mimpi macam ni kat padang mahsyar. Waktu kita tengah susah panas apa-apa, dia mimpi macam tu. Waktu kata dia tengok ada orang tengah bawa pengusung, duduk ada kursi atas pengusung tu. Orang semua pakai kata itulah Allah dalam mimpi dia tu. Sikit saya nak sebut ni. Segi saya sambung cerita pakcik tu. Dia tengok macam mana tuan-tuan nak cam yang tengok atas kursi tu Allah Ta'ala atau tidak. Pasal harus berlaku tau. Untuk macam mana tuan-tuan nak cam yang tuan-tuan lihat tu Allah Ta'ala ke bukan? Tuan tak tahu. Bukan. Siapa? Tak menyerupai sesuatu. Jadi apa kaedah kita nak kenal Allah Ta'ala atau tidak? Kaedah tu atas masyhur sebut ulama, kaedah dia ialah mukhalafah lil hawadith. Tengok ada kepala, out. Tengok ada muka, out. Tengah duduk lepak atas kursi, out. Tengah bergusung atas kursi, duduk atas kursi, out. Satu Wahabi faham, silap dengan aku, oh ni lah Allah Ta'ala, mampu hang. Pasal apa? Dia faham Allah Ta'ala duduk atas kursi. Nampak muka pun hebat, tak pernah tengok muka seumpama ni, muka yang layak dalam bab ketuhanan. Tengok pun bercahaya. Cahaya makhluk baharu.
Kalau kita mengaji bab akidah, semua tepih tu. Duduk atas kursi, duduk bersila, berjirim, berjisim, bermuka, bertangan, bercahaya, semua kita nafi. Subhanallah, itu bukan Allah Ta'ala. Itu macam mana nak pastikan dia Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala? Mukhalafah lil hawadis. Itu yang ulama kita, insyaAllah di sebelah kitab kita akan jumpa ni. Kalau tuan kaji, tuan ambil baca dulu. Baca dalam bab mukhalafah lil hawadis, di syarah. Allah Ta'ala mustahil, mukhalafah hawadis tu apa? Mustahil di jirim, mustahil di jisim, mustahil di jauhar. Bukan jirim, jisim, jauhar, bukan arat. Apa dia satu-satu tu kena faham. Itu adalah sifat baharu. Bukan di tempat, bukan berpihak, bukan ada di pihak, bukan baginya pihak, bukan mengambil mudafaat pada satu, bukan berjisim, berjuzuk, beranggota. Satu mana-mana itikad macam Wahabi dia kata Allah Ta'ala ada muka, muka yang layak. Duk faham bermukanya Allah Ta'ala. Out. Sikit kalau saya sebut pakcik tu punya mimpi ni. Jadi kalau ikut jawapan dah betul tadi. Macam mana nak kenal Allah Ta'ala? Mukhalafah lil hawadis. Satu kalau sikit dengan isu mimpi tu. Kalau ada orang kata saya mimpi jumpa Allah Ta'ala orang tadi, kita tak tahu dia mimpi apa. Dia pun tak pasti dia mimpi betul tak betul kan. Clue dia macam mana? Tanya dia, hang mimpi macam mana? Aku nampak cahaya terang. Out ansyadah lain. Ya apa? Cahaya terang tu hang faham Allah Ta'ala. Cahaya bukan Allah Ta'ala. Cahaya ni makhluk. Tu makhluk Allah. Salah. Hang duk itikad cahaya tu Allah Ta'ala, syahadah lain. Allah Ta'ala mukhalafah lil hawadis, Allah Ta'ala bukan cahaya. Suruh dia syahadah lain. Kalau aku tahu tapi aku tak tahu nak apa. Tapi aku nampak. Ui, nampak memang ui. Ui. Ui tu hang nampak depan. Nampak depan lah. Hang nampak depan. Out. Baru. Nampak dia depan. Apa yang dia cakap tu menunjukkan ada benda dia silap faham. Mestinya. Kalau saya memang tahu sangat pasal Tok Guru ajak satu-satu. Nak keli dengan bapak tu. Tanya tu. Nampak? Nampak. Tengok dengan mata lah. Tengok mata tu betul. Nampak? Nampak berdepan ni. Tu. Tapi nak cerita tak boleh. Memang nak cerita bukan senang kan. Tuan-tuan nak cerita muka saya, orang payah. Ni kata nak cerita tapi memang muka dia sangat hebat. Hang kata muka sangat hebat, out. Wajib syahadah lain. Pasal hang anggap tu Allah Ta'ala. Padahal ada sifat baharu kat situ dan hang tak faham baharu tu apa. Wajib syahadah lain. Dan maksudnya dia telah faham silap ketuhanan. Sikit saya ujung sambung cerita tu. Pakcik yang cerita kat saya tu, kata saya ada mimpi macam ni pada mahsyar. Waktu tengok ada pengusung, orang pakat kata itulah Allah Ta'ala. Dia pun tengok lah atas kursi tu, tak nampak dah. Sebaik tak nampak. Kalau nampak dia kata tu Tuhan mampu yang akidah salah kan. Sampai lah ni saya duduk terasa seria daripada dulu lagi sampai lah ni. Ustaz cerita macam tu saya teringat tu sebaik tak nampak kan. Kalau dia nampak tu Allah Ta'ala dah ni out. Tapi mujur dan bagi betul. Yang tak bagi betul ni macam mana pun itu menjawab soalan tu rasanya dari sisi keharusan memang harus. Cuma kalau atas sebut apa kata kunci nak kenal Allah Ta'ala satu, mukhalafah lil hawadis. Hatta kalau sebut lagi panjang sikit ke situ, ke akhirat pun macam mana kita nak kenal Allah Ta'ala ataupun bukan? Macam mana nak kenal itu Allah Ta'ala ke bukan, malaikat ke apa ke? Macam mana tahu? Mukhalafah. Memang keyword dia mukhalafah lil hawadis. Tengok orang baru, bukan Allah, bukan. Macam mana boleh tahu bukan? Ada sifat baru. Tengok jirim, jisim besar, muka, tangan, apa objek besar, putih, wangi, apa, depan, belakang, kiri, kanan. Nampak atas, bawah, kiri, nampak aja istilah ada nama baru, jirim, jisim, jauhar, arat. Bukan. Subhanallah. Kalau sekali pun kata akulah Tuhan kau. Subhanallah, ini Tuhan. Porah. Dan kita tak silap porah tu. Porah. Kita tak ada porah. Itu Tuhan betul. Alamak silap tu. Tak ada. Dia mesti clear tu. Porah. Tak ada. Ini bukan Tuhan. Jadi memang kunci besar dia mukhalafah lil hawadis. Masa saya jawab soalan. Jadi harus. Masa jaga ni memang takkan ada. Tu memang siapa mengaku jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan jaga. Memang kalau ikut dari sisi nema agama dalam negara Islam, panggil, tanya dia, memang sahih dia mengaku itu, suruh dia mengucap lain, tarik balik apa yang dia mengucap, yang dia cakap itu, tak nak bunuh. Hukum murtad tu. Alhamdulillah. Ada lain soal? Selain para Nabi Muhammad SAW ya, yang dikatakan di pertemuan Allah, adakah ada selain daripada manusia daripada Nabi SAW yang pernah bertemu Allah dalam mimpi umpamanya selain bertujuan dengan Nabi SAW?
tersinar tu. Ya. Soalannya, adakah selain pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istilahnya bertemu dengan Allah Taala, sama ada dalam mimpi ataupun macam Nabi Musa itu? Bagus soalan tu. Atas kaedah yang telah disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, dalam keadaan jaga memang tak ada. Jaga memang tak ada. Satu, siapa mengaku dalam keadaan jaga mengaku Allah Taala je, memang keluar pada akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, mustahil li ghairi. Ya, mustahil li ghairi. Pasal Allah Taala memang buat satu tempat, takkan ada hak lain lah tu. Adapun bertemu dengan Allah Taala bukan dalam keadaan jaga, khususnya dalam mimpi, ada. Sebelum tu kalau sikit ke Nabi Musa dia tak sampai tahap melihat, dia sekadar mendengar kalam Allah. InsyaAllah ada jumpa bab kalam, dengar kalam Allah Taala pun dengan mana direct dengar kalam Allah Taala yang tak huruf tak suara, dengan mana Allah Taala beri keupayaan kepada Nabi Musa untuk faham kalam qadim, kalam nafsi Allah Taala. Tu pun atas istilahnya dengar kalam saja, bukan melihat dengan mata. Ada pun melihat dengan mata dalam keadaan jaga, tak ada. Baik. Ada pun dalam keadaan mimpi, adakah selain daripada Rasulullah bertemu dengan Allah Taala atau masyhur disebut dengan riwayat-riwayat ulama dulu dengan sanad yang sahih? Ya, ada di kalangan ulama-ulama kita yang mimpi bertemu dengan Allah Taala. Dan disebut ada? Ya, ada. Dan ulama-ulama pun memang bahasanya ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka pun memang reti dalam bab akidah. Dan memang demo pun kalau tengok pandang pada sudut kelayakan, memang keharusan tu boleh berlaku. Keharusan memang ada. Nah, kalau kata berlaku pun kita tak syak wasangka, pasal memang mereka ni adalah ahli untuk dapat kelebihan tersebut. Kalau atas saya duduk ngaji Tuan Guru sebut sikit, kata dia, kalau boleh orang yang tak Nabi Rasul memimpi bertemu Allah Taala, di atas keyword tadi mukhalafah tu, Nabi Rasul macam mana? Adakah keharusan untuk bermimpi bertemu Allah Taala? Kalau ikut keharusan ni lagi besar. Cuma ada benda kadang-kadang tak diceritakan. Tapi atas sebut soalan, adakah keberangkalian berlaku selain pada Nabi Muhammad untuk melihat Allah Taala dalam mimpi? Ya, ada. Saya jawab soalan. Wallahu a'lam. Ya. 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 Oh. Mimpi bertemu dengan Rasulullah di Madinah dan juga bertemu para sahabat. Ada yang mengatakan bertemu itu sebagai penunjuk untuk hampir mati. Pertama, dia ada dua perkara kena faham itu. Pertama, tentang mimpi jumpa Rasulullah itu sendiri. Memang harus bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan mimpi. Dan bila ada keharusan bermimpi bertemu Rasulullah, memang dijumpai itu ialah Rasulullah, ada keharusan bertemu dalam keadaan jaga. Memang ada sebut itu. Cuma dia sebelum dalam keadaan jaga bertemu Rasulullah ni, benda besar yang mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah adalah bertemu dalam mimpi dulu. Cuma kalau bab ketuhanan tadi, memang keyword dia mukhalafah lil hadis. Dekat Rasulullah, syarat untuk mesti kenal ini adalah Rasulullah, dan jamin ialah Rasulullah, mesti kenal ciri Rasulullah. Kadang-kadang mimpi jumpa Rasulullah, macam mana boleh tahu Rasulullah? Aku pun tak tahu, tapi aku tahu lah Rasulullah. Itu tak kenal. Syarat kenal Rasulullah mesti tahu ciri sifat dia. Mata dia macam mana, hidung dia macam mana, gigi dia macam mana, bibir dia macam mana, telinga dia macam mana, susuk tubuh dia macam mana, rambut dia macam mana, badan saiz dia macam mana, kulit dia macam mana. Mesti tahu lah tu. Tak tahu apa-apa istilahnya indikator yang boleh membezakan Rasulullah dengan orang lain, betul kita sangka dia Rasulullah, itu bukan Rasulullah. Pasal Rasulullah, dia tak boleh nak diiktikad dia adalah Rasulullah dengan sangkaan, tapi mesti dengan apa? Dengan pengenalan, pengetahuan. Dan pengetahuan tu adalah sifat. Sifat tu apa? Gigi lah, hidung lah. Saya pasal ngaji, saya sebut gigi pasal saya paling mudah nak kenal duk ngaji dulu. Tok Guru sebut gigi. Rasulullah gigi dia jarang-jarang 4 ni, dia gigi dia aflaj. Maksudnya kalau 4 gigi rubaiyah ni, dia tak rapat macam kita. Dia macam apa pepatah Melayu telur semut. Tak faham saya sebut gitu. Ada kan? Dia gigi dia boleh nampak 4 ni satu. Tapi taklah ranggang sampai itu. Istilah aflaj ni gigi dia 4 ni. Nampak sebatang-sebatang tu. Dia berjarak
ada jarak. Tu antara gigi Rasulullah. Bak mata memang bercelak. Tapi tu nak sebut umum tu lah, bercelak. Celak macam mana? Terang mana macam celak? Tebal lah. Tu tak pandai. Tapi gigi mudah nak kenal. Saya nak sebut tu pasal itu antara kaedah nak kenal. Kalau kita sangka je Rasulullah dan para sahabat, tapi mana hantar Rasulullah? Aku tahulah Rasulullah pasal aku yang mimpi. Tak. Maksudnya tak boleh nak dakwa itulah Rasulullah. Mimpi jumpa orang baik lah itu. Mimpi jumpa orang mengaji, jumpa orang pakai sorban, jumpa orang jubah. Tapi nak dakwa Rasulullah, jangan dakwa Rasulullah melainkan kenal sifat Rasulullah. Baru boleh dakwa Rasulullah. Pasal Iblis tak boleh menyerupai Rasulullah. Dakwa dia boleh dakwa, dia menyerupai dia tak boleh. Satu, kalau kita tak kenal ciri sifat Rasulullah, macam mana kita nak dakwa itulah Rasulullah sedangkan kita tak kenal ciri? Pasal dia dari sisi keharusan dia boleh menyerupa macam-macam rupa, pakaian dia pakai, dan dia pakai cara orang baik-baik dan soleh. Kita sangka tu Rasulullah, padahal bukan Rasulullah. Dia boleh kecoh kita macam tu. Begitu juga sahabat yang macam mana kita kenal Abu Bakar, macam mana kita tahu Sayyidina Aisyah, macam mana kita tahu Sayyidina Umar. Kita Abu Bakar saya tengok, Tok Guru saya jumpa. Boh pergi dengan saya tu. Macam mana nak kenal ulama-ulama? Kata ulama pun tak kenal. Kata nak kenal para sahabat, sikit dengan bahasa itu. Macam mana pun dia indikator besar dia bukan sahabat tu, Rasulullah tu. Kalau ada macam tu, memang kalau ikut dengan riwayat sebut, memang bertemu Rasulullah adalah tanda orang saya hampir mati. Tapi kalau ikut yang tu, ada setengah ulama kalau ada sebuah bahas tu, dia hanya pada orang tertentu, dia tak juga khusus pada setiap orang. Kalau yang memang ada pada anak Rasulullah, Sayyidatina Fatimah, yang tu yang ada. Pada orang lain, masyhur saya ingat saya kalau duk ngaji dulu, Tuku sebut, pertama tak mimpi Rasulullah tu sendiri. Kemudian adakah yang tu untuk ditikakkan memang mati tak lama lah. Sebelum cerita tu, cerita tak Rasulullah dulu. Memang mimpi Rasulullah. Kenal sifat Rasulullah? Tak kenal, out. Ustaz duk kata Rasulullah walaupun hang mimpi, hang tengok orang soleh, orang baik. Fenomena pun istilahnya cool, tenang. Tapi tak kenal Rasulullah, hang tak boleh dakwa dia Rasulullah. Kuat sikit? Ya. Jadi antara yang nak kenal tu Syama'il tu pun pasal akhlak payah nak tengok dia punya dobek tu. Macam mana lemah lembut je macam lemah lembut. Pemaaf, bercakap, payah nak nilai. Tu Syama'il tu nak tengok tu, telinga, muka, pipi, janggut, misai, gigi, bibir, mata, dahi, susuk badan, warna kulit. Itu yang memang sebut tu. Kalau dalam kitab memang Syama'il pun memang disebut tu. Cuma yang tu dikhususkan pada akhlak dan cara Rasulullah bermuamalat dengan para sahabat. Khusus kita nak kenal dia Rasulullah ataupun tidak. Sifat tu, sifat kepribadian tu. Apa dia? Mata, telinga, hidung yang saya sebut sekali dulu. Hak tu ciri dia. Kalau tak ada tu saya dakwa Rasulullah. Kalau saya ngaji dengan almarhum Tuan Koji Ghazali dulu, dia kata macam ni. Kalau kita tak kenal hak tu Rasulullah macam mana? Kata macam ni, aku mimpi best mana tadi. Jumpa orang baik-baik. Udah. Nak kata Rasulullah, hang tak kenal Rasulullah, hang jangan dakwa Rasulullah. Pasal tak boleh nak itikad Rasulullah melainkan memang betul dia Rasulullah, baru hang itikad Rasulullah. Kalau tak ada keupayaan nak kenal Rasulullah, hang jangan itikad dia Rasulullah, hang cuma kata aku jumpa orang baik. Sikit saya misal tu, pasal yang tu mesti faham lagi betul ya. Katakanlah tuan-tuan tak biasa jumpa saya, tiap-tiap jumpa tepi jalan, tuan-tuan kenal cak mak agak-agak tu saya. Macam mana tuan-tuan boleh kata kenal tak kenal? Tak pun, tuan-tuan mimpi jumpa saya, tuan-tuan tak pernah kenal saya. Macam mana tuan-tuan kenal saya hak tu dalam mimpi? Saya jumpa Ustaz Pekelang Hulu tu dalam mimpi. Macam mana tuan-tuan kenal? Mimpi ya Ustaz Pekelang Hulu tu lah. Saya rasa dia lah. Dengan rasa tak jadi. Dengan rasa tak jadi. Dia pakai serban, dia pakai tu, kira Ustaz Pekelang Hulu dah lah tu. Dah, tak jadi. Tak jadi. Kau tak tengok muka aku? Tak tahu ciri apa tuan-tuan nak beza saya, tuan-tuan tak boleh sebut muka saya. Melainkan tuan-tuan pernah tengok saya, tuan-tuan mimpi. Aku kenal lah, aku ngaji dengan Ustaz ni lama lah. Memang hak ni lah, muka lah, waktu lah kenal. Pasti Rasulullah kenal yang tu. Kenal yang tu. Kalau tidak, kalau tuan-tuan mimpi dalam satu majlis, tuan-tuan tak pernah jumpa saya, jangan katalah saya. Kata apa? Saya mimpi malam duduk majlis ilmu.
Duk teringat sangat ustaz tu kata dia majlis ilmu, tapi aku tak biasa jumpa ustaz tu, tapi muka macam mana aku tak tahu, tapi ustaz tu dak tahu, tapi aku mimpi tu pasal aku teringat dengan ustaz tu. Kata macam tu sudah. Mimpi aku teringat nak jumpa Rasulullah, tapi tak tahu Rasulullah macam mana, tapi mimpi semalam Rasulullah lah, belum tentu Rasulullah. Hantar kenal yang nak dakwah. Cukup dengan kata mimpi best lah tadi, jumpa orang baik-baik. Cukup tak tu. Pasal bab Rasulullah hang tak boleh itikad dia Rasulullah, memang melainkan dia Rasulullah. Kalau hang tak tahu dia Rasulullah, hang jangan dakwah dia Rasulullah. Pasal tu bab itikad. Kaedah bab itikad satu dia tegas sikit tu. Pasal dia nanti akan jadi kesilapan dari segi mengiktikad orang yang bukan Rasulullah adalah Rasulullah. Tentu bahaya. Dan zaman lah ni kalau sikit saya sambung dengan situ, nisbah bertemu Rasulullah tu, tapi asal nak sebut ialah ramai orang duk dakwah jumpa Rasulullah, tapi bila minta pendetilan dia tak boleh sebut. Kalau ikut palsu. Maksudnya saya tahulah Rasulullah, saya duduk dalam majlis itu, saya kenal Rasulullah. Apa ciri hang kenal? Memang tak lain maksudnya. Tak ada, jangan sebut memang tak lain. Apa dia? Satu benda yang hang kenal ini Rasulullah. Tak ada hang jangan mengaku. Jangan dakwah. Istilahnya jangan dakwah. Kaedah lagi tu. Habis itu apa? Jumpa orang soleh, cukup. Dekat tu saja. Yang cukup. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.